Hubungan antara etnik adalah satu cabaran yang perlu ditangani untuk mengelakkan sebaran propaganda yang meruntuhkan keamanan negara. Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk memastikan hubungan baik antara pelbagai etnik di Malaysia tetap terpelihara dan menjadi satu lambang perpaduan kaum yang dicontohi dunia luar. Menurut Mansur Abdul Rahman dan Muhammad Ainuddin, ras dan bangsa memberikan tekanan kepada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi, iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. Konsep-konsep ras dan bangsa adalah konsep etnik yang mempunyai pengertian dan saling berkait rapat. Justru itu, terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama, merupakan konteks masyarakat majmuk Malaysia. Di Malaysia, terkenal dengan masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Maksud agama ialah hubungan antara manusia dengan kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberi perlindungan. Ia dianggap hubungan yang suci. Terdapat 8 peranan agama iaitu sumber nilai moral, pengesahan program, penyatuan, semangat kebangsaan, perpaduan nasional, kewujudan tamadun, kesenian dan juga pemerintahan. Untuk penggolongan agama pula terbahagi kepada 2, iaitu agama samawi dan juga agama ciptaan manusia. Agama samawi bermaksud agama bersumberkan wahyu Tuhan. Agama ciptaan manusia pula bermaksud agama yang lahir dalam kebudayaan, dibentuk oleh falsafah masyarakat dan dirumuskan oleh ahli fikir masyarakat. Di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi dan mempunyai bilangan peratus yang paling banyak, iaitu sebanyak 61%. Untuk penganut Buddhism pula, sebanyak 19%. Agama Kristian merupakan bilangan penganut ketiga teramai iaitu sebanyak 9%, diikuti dengan penganut agama Hindu sebanyak 6%. Selainnya itu, untuk penganut agama lain. Untuk agama Islam, sumber yang dipegang adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Orang Islam berpegang teguh pada prinsip 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Terdapat banyak perayaan yang disambut oleh orang Islam. Salah satunya ialah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji. Sumber agama Kristian adalah kitab Injil ataupun digelar ataupun dikenali sebagai Bible. Amalan yang dilakukan oleh penganut agama Kristian selalunya ialah amalan baptis dan juga Eucharis. Perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian di Malaysia antaranya ialah Good Friday, Hari Christmas dan Hari Easter. Untuk sumber bagi penganut agama Hindu pula ialah 4 Veda. Dalam agama Hindu, mereka berpegang kepada prinsip yang mempunyai banyak Tuhan. Antara perayaan yang disambut oleh penganut agama Hindu ialah Deepavali, Taipusam dan Pongal. Masyarakat pelbagai etnik Malaysia yang tinggal di kawasan perumahan yang sama perlu saling hormat, menghormati dan berbaik sangka. Kepelbagaian etnik secara tidak langsung mengamalkan tata cara, budaya kaum yang berbeza. Pelbagai lapisan kaum yang mempunyai kepercayaan, adat resam dan budaya yang tersendiri adalah keunikan dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, setiap kaum mempunyai tanggungjawab memelihara suasana yang harmoni dan mengelakkan sebarang rusuhan ataupun persangkatan. Semangat kejiranan yang baik perlu selalu ditingkatkan dari semasa ke semasa. Amalan tegur siapa dan menjaga silaturahim antara jiran adalah tonggak utama mencetus pemikiran positif. Menganjurkan rumah terbuka memberi komitmen yang tinggi untuk memperkasakan hubungan. Setiap kaum mempunyai nilai kehidupan masing-masing. Berbeza ini perlu diterima oleh kaum yang lain jika ingin kawasan perumahan tersebut terdiri daripada pelbagai etnik. Kebudayaan merupakan satu asas dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kebudayaan tersebar melalui perlakuan manusia yang sama ada baik ataupun buruk.
Dengan kata lain, kebudayaan merangkumi segala kelakuan manusia yang tidak statik, tetapi dinamik serta berubah mengikut perkembangan manusia dan persekitaran. Di Malaysia, setiap perlakuan atau budaya itu diamal dan didokong oleh sesuatu kaum. Kepelbagaian budaya etnik masyarakat di Malaysia wujud dalam semua kelompok manusia. Kebudayaan masyarakat Malaysia yang pelbagai juga dipengaruhi oleh perkara-perkara menjadi asas kehidupan harian mereka yang berasaskan pengaruh alam. Proses di mana setiap etnik atau kaum menyedari norma dan nilai yang dimiliki oleh etnik-etnik lain, tetapi mereka tetap mempertahankan budaya dan nilai hidup masing-masing. Kepelbagaian etnik dalam sebuah penempatan perumahan juga mempengaruhi sosial budaya tempatan, antaranya dalam sambutan perayaan. Di Malaysia, amalan kunjung mengunjungi semasa rumah terbuka menjadi satu perkara yang penting. Rumah terbuka diadakan oleh semua etnik apabila tiba musim perayaan. Semua etnik saling mengunjungi antara satu sama lain. Amalan ini memperlihatkan usaha pelbagai etnik untuk mencari kerahsiaan dan kesamaan agar perayaan dapat dirayakan bersama. Contohnya perayaan Tahun Baru Cina, perayaan Hari Deepavali, Pesta Gawai, Hari Raya dan Pesta Keamatan. Sikap toleransi antara kaum jelas memperlihatkan keharmonian hubungan etnik terjalin kukuh, saling memahami dan menghormati. 4. Kepelbagaian tata cara kehidupan. Setiap ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh penduduk sesuatu kawasan perumahan perlu mencari inisiatif yang dapat mewujudkan kesedaran dalam masyarakat pelbagai etnik sebagai usaha membina peradaban dan toleransi sesama penduduk kawasan perumahan tersebut. Ia seharusnya merealisasikan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 yang bertunjangkan persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati, kesantunan dan dalam mengurus perbezaan dalam pelbagaian tata cara kehidupan dalam kawasan perumahan yang didiami pelbagai etnik juga dapat disemarakkan dengan kerjasama semua pihak dan boleh menggunakan pendekatan integrasi yang dapat menjadi tunjang agenda perpaduan semangat kejiranan dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Faktor kepelbagaian bahasa pertuturan yang digunakan oleh setiap etnik yang tinggal di Malaysia merupakan satu perbezaan dan keunikan yang perlu diterima setiap lapisan masyarakat. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Dasar bahasa kebangsaan mengandaikan bahawa bahasa Melayu di peringkat nasional dapat dimajukan sebagai alat untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Kepentingan menerima dan menghormati bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi membuka ruang kepada penerokaan matlamat yang lebih mudah dicapai kerana prosesnya tidak melibatkan sentimen dan emosi tetapi semata-mata berdasarkan keinstrumentalan nilai bahasa Melayu itu sendiri untuk memainkan peranan sebagai bahasa perpaduan negara dalam masyarakat pelbagai etnik. Interaksi yang positif antara sesama jiran dalam kawasan perumahan boleh meningkatkan ikatan sedia ada. Penerimaan kepelbagaian bahasa dan tulus menggunakan bahasa yang sesuai adalah salah satu pengorbanan yang amat dihargai. Terdapat banyak elemen yang mewujudkan hubungan erat pelbagai etnik dalam penempatan perumahan. Menghormati pelbagai etnik adalah satu cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh negara bagi memastikan keamanan negara tetap terpelihara. Pada zaman sekarang, terbanyak isu-isu melibatkan pelbagai kaum.
Isu-isu seperti ini boleh menyebabkan keamanan negara terancam. Kita tidak mahu kerusuhan 13 Mei berulang kembali. Pembinaan berbagai penempatan seperti kawasan perumahan yang membuktikan pemilihan kedudukan berbagai masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat membina kesan positif dalam pembentukan keserasian dalam pelbagai etnik. Terdapat banyak ciri yang terdapat daripada penempatan pelbagai etnik. Hubungan etnik di Malaysia pada masa kini wujud dan terbentuk oleh sejarah lampau serta interaksi kompleks pelbagai faktor yang berlaku. Kefahaman tentang konsep-konsep dan teori-teori berkaitan hubungan etnik penting untuk memahami pembentukan hubungan etnik di Malaysia. Setiap kumpulan etnik mempunyai kekuatan dan keunikan masing-masing dalam pelbagai aspek kebudayaan dan sosioekonomi. Kepelbagaian inilah yang dapat mewujudkan satu hubungan yang positif antara kumpulan etnik kerana mereka saling melengkapi. Satu hubungan simbiosis atau saling kebergantungan wujud dan juga menipiskan batas-batas etnik sehingga membentuk satu sistem sosial yang kompleks, iaitu hubungan tidak lagi terhad kepada pengiraan etnik sahaja.